cepat masuk topik kita. Okey, jadi kita masuk kepada yang asas. Semalam kita dah cerita mengenai Elliott Wave, sejarah beliau sebagai seorang accountant, dan semasa sakit dia dia mengkaji pasaran dan menemui pergerakan 5 dan 3, pergerakan berulang disebabkan oleh psikologi pasaran. Wassalam John Man apa? Macam mana nak sebut belakang tu? Join Man. Ya. Okey. Jadi persiapan chart dia, Elliott Wave mapping, kita gunakan mapping Elliott Wave. Kita guna mapping Elliott Wave. Jadi, tapi kita bukan trade Elliott Wave. Faham? Setup dia bukan setup Elliott Wave. Jauh daripada Elliott Wave. Saya tak ada cara untuk gunakan MT4 ataupun MT5 ataupun lain-lain platform untuk nak buat sequence chart. Tak ada. Sebab dia kena buat manual. Saya dapat buat sampai 5, lepas tu saya kena tambah 6, 7 tulis sendiri. Itu boleh pengsan terduduk nak buat. Okey. Jadi kita gunakan satu kaedah mapping. Dulu-dulu saya cuba menggunakan Wyckoff untuk nak ceritakan apabila US dollar, saya lihat ini dia, iaitu kepada indeks, kepada US dollar, kepada yen, di mana salah satu akan sideways. Kita cari caranya macam mana kita nak ceritakan benda tu. Jadi, dan Elliott Wave cantik sebab dia menceritakan struktur motif dan struktur korektif dan jelas cara mapping dia. Jadi saya gunakan Elliott Wave untuk ni, tapi bukannya trade Elliott Wave. Kita trade sequence. Sequence korektif, sequence motif. Dan Elliott Wave adalah bahasa chart. Sebab tu saya minta tolong betul-betul. Kalau anda nak buat Elliott Wave, nak mapping ikut cara struktur ni, anda akan gunakan benda sama. Nombor 1, anda cuma gunakan chart, bar chart sahaja. Anda tak gunakan candlestick. Lupakan candlestick kalau anda nak mapping. Tapi kalau anda nak teknik menggunakan candlestick, tak ada masalah. Tapi untuk present, untuk nak anda screenshot anda punya chart Elliott Wave, tolong jangan pakai candlestick. Tak kena-mengena. Pakai bar chart. Itu nombor 1. Nombor 2, anda akan letakkan at least, kalau tak nak guna RSI, tak nak guna stokastik, anda gunakan volume. Asal chart Elliott Wave, dia gunakan volume. Okey? Tapi sebab saya menggunakan sequence chart, saya tak gunakan volume. Saya gunakan momentum. Tu beza dia. Jadi jangan kata Zul buat Elliott Wave. Tak. Saya cuma gunakan mapping dia. Saya tak trade dia. Saya gunakan sequence chart. Okey. Itu asas nombor 1. Setting untuk stokastik adalah 13.33. Setting untuk RSI adalah 13. Kenapa? Itu cuma nombor Fibo. Anda nak pakai default, pakai. Anda nak tambah sikit. Okey, yang sini anda letakkan color hitam. Yang sini letakkan color putih, sama dengan background chart. Kalau mata tak nampak, macam ni. Itu game. Boleh tekan game di tengah. Ni setting dia. Kalau mata tak nampak, ni ada yang tak tahu lagi kan. Macam mana cat kosong saya? Okey. Show ticker, show OSSC, show quick trading button, show bid price, ask price line. Okey, last price. Okey.
Kalau anda tak tahan, mata tak tahan, background anda boleh tukar kepada mana-mana color yang macam ni. Okey? Asalkan anda tak pergi tukar color hitam. Faham kenapa? Saya dulu gunakan color hitam sebab saya nak cat tu jelas. Tapi fikir balik, saya tak pakai dah. Kita kena guna standard. Faham? Sebabnya kalau anda guna color macam ni, yang ini tak lari. Faham tak? Yang ini tak lari. Yang apa, Elite Wave punya kode, punya marking tu dia tak lari color. Color dia tak lari. Guna putih lah. Kalau mata, kadang-kadang orang tak tahan sebab silau. Macam saya tak tahan. Anda nak tahu mata saya teruk tau. Mata saya teruk. Sebab buat benda ni ya. Duduk depan skrin satu hari. Duduk tengok putih. Pasang blue light filter. Okey. Setting untuk indikator. Mana indikator ni? Dia ada benda ni atas ni. Alah kacau tu. Okey. Baru dia hilang. Mana indikator? Okey. Insert. Katalah anda nak masuk untuk RSI. RSI tak ada apa-apa. RSI cuma tukar 13. Ini RSI. Tukar color hitam. Apply kat close. Okey. Scale, ni tak ada. Level, ini semua tak ada. Ni delete. Ni delete. Okey. Scale tak ada. Tak ada tukar. Okey. Jadi anda dapatlah kita punya RSI. Okey. Stochastic. Mata saya ni memang teruk, tak nampak. Stochastic. Okey, stochastic. Okey, anda kekalkan 50. Okey. Lepas tu 13, 33. Okey. Yang main ni anda tukar color hitam. Yang signal tukar color putih supaya anda tak nampak banyak sangat color. So kita cuma nak tengok dia punya reset sahaja kali. Okey. Tekan dia supaya cat anda nampak bersih. Faham? Kalau tak, dia akan ada dua line kat sini. Signal satu, stokastik satu kan. Boleh? Lepas tu, anda savekan dia. Template dia, savekan. Save template, letakkan dekat default. Supaya lain kali anda buka, dia akan pergi time frame sama. Lain kali anda buka cat baru, dia akan buka cat sama lah. Faham? Mata kering. Saya tak spend banyak sangat masa depan cat sebenarnya. Dulu yes, sebab masa kita mengkaji, waktu tu yang mata teruk rosak. Sekarang ni tak. Saya banyak spend masa depan ni. Sebab attack dalam COC. Ataupun tengok TikTok. Sekarang tengok TikTok. Dia gila TikTok dah. Okey, jadi ini ada tukar hitam. Tukar color hitam. Tukar color hitam. Tukar color hitam. Ni tukar color putih. Faham? Ni tukar color putih. Supaya cat, supaya anda punya stokastik tu tak nampak bersih. Level letakkan 50 untuk stokastik. Okey. Fibonacci kita dah ceritakan setup, setting dia. Sini ada letakkan 100. Letakkan 100. 123.6. 161.8. Tinda tak? 161.8. Tinda tu apa kali?
Oh, tidak cakap. Dah kahwin kali? 161.8. Okey, itu untuk Fibo retracement. Okey. Jadi, apa yang kita guna pakai? Ingat benda ni. Asas yang kita ceritakan semalam. Basic dia adalah ini sahaja. Ringkas dan padat. Ini setup kita. Tapi tak apa, sebelum kita sampai setup ni, kita akan ceritakan lagi. Kita cerita pasal aturan impulsif dulu. Anda ingat benda-benda ni sahaja. Impulsif terdiri daripada tiga. Tiga lah, paling maksimum. Tiga. Yang pertama adalah impulsif biasa. Okey, impuls biasa. Impuls. Yang kedua, structure motif. Motif ni maksudnya ada lanjutan. Sama ada lanjutan dalam satu, ataupun tiga, ataupun lima. Ni adalah motif. Ini adalah structure motif dengan lanjutan. Satu lagi adalah diagonal. Diagonal dan motif biasa, saya letakkan dalam satu kumpulan. Dua ni dalam satu kumpulan. Diagonal ni adalah struktur ini macam ni. Okay, pertama kita sentuh mengenai struktur motif dahulu. Okay, ini adalah struktur impuls. Saya cuma kategorikan dia sebagai motif bila dia ada lanjutan. Faham tak? Maksudnya, salah satu daripada sama ada 1, 3 atau 5 mempunyai 1618. Salah satu kena ada. Dan saya kategorikan dia sebagai structure motif. Now, kita balik kepada yang asas. Ketiga-tiga ni asas dia. Asas. Tak boleh langgar. Nombor 1. Struktur 2 tak boleh bawah daripada 1. Itu tak boleh langgar. Ketiga-tiga ni tak boleh langgar. Nombor 2. 3 tak boleh paling pendek. Itu tak boleh langgar. Okey? Itu tak boleh langgar. Dua syarat asas ni tak boleh langgar. Okey, ini asas. Ini untuk struktur impuls. Dan juga diagonal. Okey, dua syarat asas ni ada, 1 dan 2. Ini pula untuk struktur motif. Okey, 1 dan 2 kena ada. 1 dan 2 ni ada. Dia ada tambahan dia. Nombor 3. Lekuk 3 untuk struktur motif, lekuk 3 dia hendaklah mencapai 161.8% Fibo extension. Keempat, lekuk 4 tak boleh retrace lekuk 3 50%. Dia boleh sama atau lebih daripada 50%. Tak boleh. Nombor 5. Lekuk 4 tak boleh bertindih dengan lekuk 1. Nombor 6. Okey. Lekuk 5 berakhir dengan divergence. Lain dia langgar benda ni,
Dia tak langgar 1, 2, itu adalah impulse ataupun diagonal. Boleh? Okey. Itu adalah syarat daripada sudut structure. Katalah kat sini tak ada divergence. RSI tak. Divergence kita tengok dekat RSI. Tak ada divergence. Then, kita akan katakan ini sebagai impulse dan tak boleh melengkapkan structure 3. Dia tak cukup jadi motif. Kalau dia berserabut macam ni. 3 tak boleh paling pendek, tapi dia berserabut. Okey? Itu adalah leading diagonal ataupun ending diagonal. Sini boleh jadi lekuk 3 kalau yang besar dia bukan 3. Ataupun 3 yang besar lagi. Okey? Dan extension berlaku dalam salah satu. Kalau anda dah extend lekuk 1, anda tak akan extend yang lain. Kalau anda lazimnya kita akan extendkan lekuk 3. Lazim. Okey. Ada soalan? Asas yang ni tak boleh langgar langsung. Ingat, satu dalam elite wave adalah yang dalam ni pun dia akan ada membuat yang sama. Berulang. Inilah yang kita ceritakan sebagai sekuen. Sekuen harga. Maksudnya bila kita menjangka sekuen berlaku, kita dapati kita sedang menjangka untuk struktur lanjutan tu. Basic dia, bila kita bercakap mengenai ada incomplete sequence, kita sedang bercakap mengenai kemungkinan untuk price buat lanjutan. Maksudnya, sini. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Anda boleh tandakan 3 kat sini. Ini 2. Ini 2. Ini 3. Boleh? Yes. Boleh. 3, 4, 5. Kan? Tapi kalau anda katakan ini akan ada trend, anda sedang jangkakan 1, 2, 1, 2. Itu lanjutan. Itulah maksudnya extension. Daripada idea itulah yang kita jumpa sequence. Macam mana kita tahu dia tak complete dan kita kaitkan dia dengan Fibonacci. Di mana perkaitan di antara lekuk tu dengan Fibo. Itulah yang Elliot punya idea. Di mana perkaitan Fibonacci dengan Elliot punya level. Lekuk 1 kita tak tahu habis kat mana. Lekuk 2, ini wajib anda hafal. Paling kurang Fibo retracement 38.2. 3 lekuk dia. Lekuk 3, ni lekuk 2. Lekuk 3 cukup syarat 618 Fibo extension. Ni lekuk 3. Kalau kita untuk analisa sekurang-kurangnya 100% Fibo extension 1 dan 2. Untuk jadi motif 161.8 Fibo extension. Jadi paling kurang untuk jangkaan adalah 100. Maksudnya kalau tak sampai, kita jangkakan motif dan kita jangkakan akan berlaku satu struktur lanjutan. Maksudnya macam ni. 1, 2. Lepas tu dia naik balik. Break. 1, 2. Dan kita jangkakan ini akan menjadi struktur motif. Maksudnya anda sedang tandakan sebagai 1, 2. Dan anda jangkakan bahawa ini akan extend. Jadi anda akan extendkan sebagai 1, 2.
dan sekurang-kurangnya mencapai 100% benda ni. Kita trade untuk mencari extension. Sama ada dekat korektif ataupun dekat motif. Stoch pun break, benda sama. Yes. Stoch pun, bukan break. Stoch pun, ideally, RSI dia break ke atas. Satu biru tu, ideally. RSI dia break ke atas. Ideal lah. Tapi itu susah nak cari. Okay, itu lekuk 3. Ini 3. 4. Lekuk 4. Okay, kalau kita menyangka motif adalah paling kurang 23.6. Boleh tak dia lebih? Boleh. Yes. Dan lekuk 5 ada 3 cara kira. Sama dengan panjang lekuk 1, nombor 2 123.6 ke 1618 lekuk 4 Fibo retracement terbalik. Dan nombor 3 adalah 618 struktur keseluruhan 3 dan 4. Kita ambil Fibo daripada atas bawah ni. Itu panjang sasaran untuk lekuk 5. Kenapa kita tengok Fibo level ni? Itu yang ada nak tahu dia ada lagi nak pergi ke tak? Bila anda trade lekuk 5, dia dah sampai salah satu daripada 3 ni. Jangan trade. Ada jangka momentum sequence kan. Lepas tu apa, ada tengok dekat daily. Ada nak trade H1, ni ada 5 break. Anda nampak breakout dia dah sampai 1236. Jangan trade. Ataupun sampai panjang lekuk 1 belakang. Jangan. Ataupun 618. Jangan. Itu kita punya filter. Masih ada lagi tak tempat dia nak pergi? 236 kan. Kalau anda trade correction. Tapi correction dia adalah dekat monthly chart. Boleh trade. Kalau dekat daily ke, dekat H1 ke, dia menunjukkan struktur tidak lengkap. Boleh trade. Tapi dia belum sampai 38.2. Dia dah sampai. Jangan. Lekuk 4. Dia sampai 236. Jangan. Itu je. Boleh. Dan barulah anda apply benda-benda ni. Yang ini. Kan? Anda sedang jangka kat sini adalah kita nak trade lekuk 3. Kita nak trade, ini korektif motif. Kita sedang jangka lekuk 3. Lekuk 3 kan. Yang satu ni bila kita tarik Fibo, dia dah sampai 100%. Jangan trade. Okey, kalau anda jangkakan kat sini, the whole structure ini akan nanti melengkapkan struktur lekuk 5 yang besar. Yang besar ini adalah 3, ini 3, ini 4. Anda jangka dia nak lengkap 5. Anda ambil Fibo, bila dia breakout ni, anda ambil Fibo 3, 4, dia dah sampai 123.6. Jangan trade. Ataupun dia sama panjang dengan satu yang di belakang. Satu yang ini, satu ni. Sama panjang. Jangan. Ataupun dia dah sampai 618 Fibo. Jangan trade. Ini jangan trade. Itu dia punya filter. Itulah Fibo. Kenapa saya ulang Fibo tu. Itu tujuan dia. Anda nak tahu boleh ke tak struktur tu ada angin lagi tak nak tolak dia. Ada tak tempat dia nak pergi lagi. Ataupun dah cukup struktur dia. Kalau dah cukup kita tunggu struktur lain. Jangan. Semua nampak set up tekan. Nampak set up tekan. Jangan. Ada tak dia tempat dia nak pergi. Tempat dia nak pergi. Sequence tu ada tempat tak nak pergi. Dia kita trade. Boleh?
Okey, besok kita akan sambung kepada collective structure. Untuk impulsif ni, tak apa, buku boleh guna sendiri kali, boleh rujuk lagi. Okey, jadi motif structure adalah fasa nombor. Dia digunakan menggunakan nombor 1, 3 dan 5 tu apa yang membawa kepada arah. Lekuk 2 dan 4 merupakan correction. Lekuk 2 kalau dia motif ingat motif, impuls dan juga kepada diagonal tu tak sama. Okey. 4 ni tak boleh masuk 1. 3 bukan paling ke metod. 2 tak boleh bawah 1. Itu adalah syarat untuk motif. Tapi kita tahu tak ada semua dia nak jadi motif kan. Motif dengan lanjutan. Lazimnya, bila kita bercakap mengenai pasangan saham, mata wang, lazimnya extension berlaku lekuk 3. Untuk komoditi, yup and no kepada lekuk 5. Yes and no. Kita juga akan cuba untuk extendkan lekuk 3. Ini lebih kepada cerita struktur besar. Okay. Dan saya tunggu je orang tanya, apa maksud benda ni? Channel. Selagi anda nampak dia ada inconsequent dan break channel, anda tarik 1 dan 2 kan? Anda tarik 1 dan 2 daripada permulaan 1. Maksudnya macam ni. Anda tarik channel. Contoh macam ni lah. 1, 2. Anda nampak, selagi dia berada luar channel, belum sampai 100% Fibo extension, any pullback dia merupakan peluang untuk entry. Tolak angin. Itu adalah untuk motif structure. Maksudnya boleh entry lah, tu je. Setiap lekuk-lekuk ni dia ada cerita je. Nombor-nombor ni saya dah tulis tahun 2017, 2018 lah. Tak sama. BB konsep lain. BB adalah konsep standard deviation. Channel adalah konsep structure, tak sama. BB tu momentum, tak sama. Nest ataupun 1-2, 1-2. Kalau anda nampak, biarpun 1-2 kecil kat sini, 3-4-5 kan. Kalau untuk confirmkan dia, anda akan nampak dekat momentum oscillation, dekat RSI ke, dekat stokastik ke, yang satu ni, dia buat macam ni. Ada oscillation dia. Maksudnya setiap lekuk-lekuk ni akan ada momentum oscillation. Dan untuk kita confirmkan dia sebagai satu motif, kita tahu dia tak habis sini dan turun terus macam tu. Nampak tak apa saya tulis nombor 3 ni? Tak ada orang tanya. 3 channel dalam oscillator. Saya tunggu je, tak ada orang tanya. Macam mana kita tahu dia akan buat 5? Anda baru nampak 2 channel. Maksudnya dekat macam ni tengok dekat chart. Ambil satu chart. Chevron. Okey. Macam mana kita tahu bahawa sini kita dah ada contohnya, kita buka lah besar sikit. Okey.
Ya. Macam mana kita tahu ini boleh lengkap 5? Sebabnya kita boleh buat at least 3 channel. At least. Kita boleh nak nampak at least 3 channel. Sebenarnya ini kita akan letakkan sebagai 1 dan the whole thing. 2 dan last sekali 3. Ini lebih daripada dapat. Kalau anda nampak dekat sini cuma nampak 1, 2. Tak nampak 1, 2. Oh, ini kalau kita katakan dia motif, dia takkan habis sini. Dia akan buat at least 1 lagi. Untuk buat 1 channel lagi. Jadi dia boleh habis bila-bila. Itu adalah channel dekat stokastik, channel dekat RSI pun sama. Anda nak nampak supaya anda nampak at least 3 channel. At least 3 channel untuk kata dia motif. Ataupun motif lah, untuk motif. Kena pasti 3 channel di oscillator. Dalam ni macam-macam tau. Tak ada orang tanya. Lekuk 4 channel break. Apa maksud tu? Panjang. Oh, Rosli. Ini dah lama ni, Rosli. Nota ni 2019 ke 2018. Saya pun tak ingat. Channel 4. Wave 4. Channel apa kat sini break? Channel yang dekat oscillator tadi. Bukan channel ni. Lekuk 3 momentum tertinggi dalam RSI. Jadi kalau anda dapati, anda tengok kan, 1 dekat RSI dia buat macam ni kan. Lepas tu lekuk 3. Kita ambil lah. Cantik sikit. RSI. Lepas tu dia buat divergent. Lepas tu kita katakan dari bawah ni, ini permulaan dia. Tiba-tiba dia break lagi. Jadi kita akan extendkan 3 ni. Ini kan jadi 1, 2. Tu contoh dia. Ataupun whatever lah. Tengok kesesuaian dia. Okay. Kalau dia terus naik macam ni. Itu adalah untuk lekuk 3. Lekuk 2 pun sama. Channel dalam oscillator dia akan break. Bukan channel ni. Ini channel untuk ni. Ini channel untuk apa? Stokastik dan RSI. Lekuk 5 dalam motif structure momentum divergence. 3 cara kira. Dah lama dalam tu. Okey. Ini lain-lain cara kira dia dan motif. Biasanya bila anda nampak gap dalam ni, itu adalah mother candle ataupun mother candle. Mother candle ni maksudnya satu candle yang kalau H1, H4 30 pip ke atas. Satu candle Marubozu tu lah. Marubozu. Tu biasanya lekuk 3. Sifat-sifat dia lah dengan momentum. Okey, lekuk 3 untuk motif 1618, lekuk 4. Pembetulan lazim dia adalah 14.6 hingga 382, tapi tidak melampaui 50%. Dia boleh sama. Volume lebih rendah berbanding lekuk 3. Harga boleh mendatar, biasanya lekuk 4 ni, tu yang sideway lama. Tu lekuk 4. Dan lekuk 5, 3 cara kira. Sama ada sama panjang lekuk 1, ataupun 1, 2, 3, 6, kita ambil Fibo terbalik ke 1618, dan kita ambil daripada bawah ni, pada 4, 618. Itu lekuk 5. Ini semua sebagai filter. Anda nak trade, anda tahu itu lekuk 5. Okay, sampai tak 3 tempat tadi. Sampai panjang dengan 1, 1, 2, 3, 6, 618. Kalau tak sampai, kita boleh trade dia. Kalau sampai, jangan. Okay, inilah yang kita buat. Elite wave baru. Arah boleh terbentuk. Jadi, trend kalau yang lama punya, trend cuma 5 lekuk. Tak. Trend boleh terbentuk dalam 3 lekuk. Lekuk 3 standard diagonal adalah mencapai 1618. Dan pembetulan lekuk 4 tidak melangkaui 50% lekuk 3. Lekuk 5 ada momentum divergence dan penguncupan harga serta volume dalam segitiga.
Segitiga tidak berlaku dalam lekuk 2. CD tak rosak-rosak. Macam sama je. Sistem pengagihan. Inilah yang ramai pening. Distribution system. Bila anda pakai ini, dia cuba pakai invalidation level. Invalidate, tukar trend. Tak semestinya tukar trend. Anda kena tengok kepada korelasi. Tu beza saya dengan majoriti yang buat added wave. Okay, dia benda ni sahaja. Tak ada lebih daripada tu. Okay, besok kita akan sambung mengenai corrective structure. Dan selepas itu kita akan sentuh mengenai market dynamic dan bagaimana kaitkan dia dengan the whole sequence ni, siri dalam nombor tu. Yang kita trade bukan added wave. Yang kita trade adalah sequence chart. Ambil dan tengok balik nota-nota ni. Banyak dalam tu anda takkan jumpa banyak tempat. Even buku added wave. Ataupun dia adalah berterabur-terabur lah kot. Saya tak tahu. Lapor dalam sistem, dagangkan sistem anda, insyaAllah jumpa pada sebelah malam nanti untuk analisa pasaran. Saya akan updatekan chart untuk sesi malam nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa malam nanti.